Cikgu Zack. Ya, saya. Cikgu buat apa sini, cikgu? Saya nak pergi bagi makan ikan kejap dah tu. Makan ikan? Tu kolam nampak tak kolam tu? Tu. Lot. Ni kolam cikgu? Nak. Cikgu, kebetulan cikgu saya memang nak belajar macam mana menternak ikan ni, cikgu. Kalau gitu boleh mari ikut saya. Jom. Oh. Jom mari. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam ibadah, salam kasih sayang kepada semua penonton-penonton Didik TV KPM. Ya, saya Fizi, hos anda pada hari ini. Tadi dah nampak kan Abang Fizi bawa ikan-ikan yang dalam studio ni kan. Okey, hari ini kita akan bersama-sama dengan seorang cikgu daripada SMK LKTP Cini Pahang yang akan mengajar kita tentang mata pelajaran aquakultur dan haiwan rekreasi. Bersama-sama dengan kita dekat studio ni kawan-kawan, kita bersama dengan Cikgu Zul Harizam Abdul Halim. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah sihat. Fizi apa khabar? Saya bertambah-tambah sihat cikgu. Bila melihat ikan-ikan di depan saya ni, saya rasa macam seronok sangat-sangat sebab saya memang suka membela ikan cikgu. Alhamdulillah. Semoga tambah lagi peternak-peternak di luar Malaysia. Amin. Okey cikgu. Standard pembelajaran kita pada hari ini cikgu boleh terangkan kepada semua kawan-kawan yang sedang menonton Didik TV KPM. Okey, baik. Murid-murid, hari ini kita akan belajar aquakultur dan haiwan rekreasi Okey, untuk aquakultur dan haiwan rekreasi, SP kita iaitu standard pembelajaran kita, yang pertama adalah menyatakan tujuan mengasuh, mengutip dan membungkus benih ikan. Baik cikgu. Yang kedua, menyenaraikan bahan dan alatan mengasuh, mengutip dan membungkus benih ikan. Yang ketiga, mengenal pasti kaedah mengasuh, mengutip dan membungkus benih ikan. Baik. Yang keempat yang menjelaskan kaedah menganggarkan benih ikan. Yang kelima, menyediakan bahan dan alatan mengasuh, mengutip dan membungkus benih ikan. Yang keenam adalah mengenal pasti jenis dan kadar pemberian makanan. Yang ketujuh ialah mengenal pasti kaedah menguji kualiti air, asuhan benih dan menggrade benih ikan. Yang kelapan adalah melakukan kerja menguji kualiti air dan menggrade benih ikan. Dan 9 adalah melaksanakan kerja mengasuh, menuai benih dan menganggar bilangan benih untuk dibungkus. Dan yang akhir sekali adalah melaksanakan kerja membungkus benih ikan. Baik, untuk mengurus benih ikan ni, baik cikgu. Kita ada 3 perkara lah. Fizi ya. 3 perkara ya. Yang pertama adalah mengasuh benih ikan. Yang kedua, mengutip benih ikan, dan yang ketiga adalah membungkus benih ikan. Kita akan mengasuh, mengutip dan juga membungkus benih ikan cikgu. Ya, betul. Baik, faham. Faham setakat ni faham Setakat ni faham cikgu. Setakat ni faham, alhamdulillah. Jadi kalau tak ada masalah, macam mana? Kita nak ke mana lagi? Kita rehat seketika cikgu. Okey, boleh. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Fizi, hos anda, ditemani oleh Cikgu Zul Harizam Abdul Halim daripada SMK LKTP Cini Pahang. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran aquakultur dan haiwan rekreasi. Sebab itulah di depan Abang Fizi sekarang ni, ya Allah, banyaknya ikan-ikan. Ada ikan keli dan juga anak-anak ikan di depan Abang Fizi sekarang ni. Baik Cikgu Zul. Ya. Jom kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, cikgu. Okey, terima kasih Fizi. Baik, murid-murid yang ada kat rumah, okey, hari ini kita nak mengasuh benih ikan. Okey? Mengasuh benih ikan. Okey. Apa itu mengasuh? Okey,
Okey, kita tengok dulu. Okey, mengasuh benih ikan ni apa itu mengasuh? Jadi kita kena tahu dulu lah maksud dia. Okey, mengasuh benih ikan ialah satu aktiviti pengurusan penjagaan benih daripada peringkat menetas sehingga benih ni boleh berdikari ataupun mencapai saiz dan berat yang dikehendaki. Okey. Dengan kata lain, saya mudahkan Fizi Okey, cikgu. Okey, mudahkan sikit, iaitu daripada telur kepada rega. Rega ni maknanya 1 hingga 3 hari lah. Rega dia panggil cikgu ya? Panggil rega sebab dia ada yolk sac bawah tu. Okey, dan benih ikan lah saiz 1 hingga 3 inci. Yang ni yang kita nak pelajari pada hari ini. Baik. Okey. Baik. Untuk yang seterusnya, mengasuh ni kenapa kita perlu mengasuh? Kita ada tujuan lah mengapa kita perlu mengasuh. Okey, ada 5 tujuan. Iaitu yang pertama, memastikan benih sentiasa sihat dan aktif. Yang kedua, mengawal penyakit. Yang tiga, mengurangkan kecederaan benih. Yang keempat, meningkatkan kadar hidup benih. Dan yang kelima, mempercepatkan pengeluaran hasil. Okey. Ini adalah tujuan je lah. Ada 5. Baik, yang seterusnya, jadi untuk mengasuh benih, kita kena ada bahan dan alatan dia. Baik, yang pertama adalah makanan hidup. Makanan hidup seperti moina, temia, itu adalah makanan hidup. Moina cikgu? Ya? Moina? Moina. Ini zooplankton lah. Okey, baik. Yang kedua adalah makanan rumusan. Yang ketiga ialah anti-klorin. Okey, anti-klorin boleh tengok kat situ ada anti-klorin. Yang keempat, borang rekod. Baik. Yang kelima, tangki asuhan. Yang keenam, set pengudaraan yang mana ada blower, termasuk tiub pengudaraan dia dan juga airstone lah, batu pengudaraan bahasa Melayu. Okey. Yang seterusnya adalah meter pH. Boleh angkat yang meter pH yang kelabu tu. Yang ni. Tu adalah meter pH. Okey. Okey. Yang seterusnya adalah meter DO yang sebelah pada Fizi tu tadi, yang ambil tadi. Ni meter pH cikgu? Ya, itu meter pH. Okey. Yang seterusnya adalah meter DO. Okey. Dan akhir sekali lah kena ada sauk lah. Sauk. Kalau macam mana kita nak mengasuh benih ikan kalau tidak ada sauk ikan. Inilah sauk lah cikgu. Sauk. Ni sauk. Okey, aktiviti untuk mengasuh benih ikan ni dia ada dua. Kalau sebelah kanan kita ni, saran saya ni murid-murid adalah benih ikan tilapia, manakala yang sebelah kiri adalah benih ikan keli ya. Okay. Lain cikgu ya? Lain. Jadi ada 4 aktiviti, iaitu ialah pemberian makanan, penjagaan dan pemantauan kualiti air, pemerhatian kesihatan dan keselamatan, dan yang keempat adalah pemantauan tumbuh-besaran benih. Okey, baik. Kita pergi satu-satu Itu kategori makanan ikan. Okey, kita ada 3 kategori, iaitu kategori dia adalah makanan semula jadi, makanan tambahan dan juga makanan lengkap lah. Makanan semula jadi macam saya tunjuk tadi adalah zooplankton tu lah. Itu adalah makanan semula jadi. Makanan tambahan adalah seperti roti ataupun kita bagi ikan baja. Dan makanan lengkap adalah makanan rumusan. Ini benih ikan yang sedang makan pellet lah. Faham cikgu. Faham lah? Faham. Okay, terima kasih kerana memahami. Okey, jadi peringkat makanan ada 3. Okey, peringkat makanan rumusan ni ada 3. Jadi makanan rumusan ni adalah makanan yang diformulasi supaya ikan ni boleh makan dan boleh membesar dengan baik. Okey. Makanan peringkat makanan ni ada 3, iaitu makanan permulaan, kenali sebagai starter. Yang kedua adalah makanan pembesaran dan yang ketiga adalah makanan penamat. Untuk mengasuh benih, kita akan tumpukan pada makanan permulaan sahaja. Starter itu starter. Start kan? Start. Mulalah. Okey, jadi kandungan protein dia mesti 32%, 32% dan saiz pellet tersebut kecil sedikit. Okey, baik. Penjagaan dan pemantauan kualiti air. Baik, kalau kita yang kedua, aktiviti kedua kita tengok kat sini adalah satu tangki ikan yang telah pun benih ikan ni mati. Ini sebabkan adalah kualiti air Okey, jadi untuk kualiti air ini apa yang hendak kita uji? Jadi apa yang hendak diuji ada antaranya adalah oksigen terlarut, kandungan amonia, pH, kekeruhan air dan juga suhu. Okey, ini adalah 5. Okey, kaedah menguji kualiti air. Kaedah menguji kualiti air ini ada 2 Satu kaedah di makmal dan satu lagi adalah kaedah di lapangan. Okey, kita pergi satu persatu. Kaedah di makmal. Okey.
Kaedah di makmal ni mana kita ambil sampel air dan bawa ke makmal dan kita ujilah dengan bahan-bahan uji untuk kualiti air. Okey? Ini senang je. Ambil sampel, bawa ke makmal, uji. Okey? Yang kedua adalah kaedah di lapangan. Okey, kaedah uji air di lapangan mana kita ambil alat dan uji di tempat lapangan tersebut. Mana kalau kita bawa alat tu macam pH meter, kita bawa pergi ke tempat tangki, kita uji. Mungkin boleh PZ, boleh try ke? Oh, ni cikgu. pH meter ni itu cikgu. pH meter. Baik, Okey, inilah meter cuba pH. try. Jadi saya akan buka benda ni. Dan kita kemasukkan ke dalam Ke akuarium. dalam. Ya. Baik. Boleh perhatikan Baik cikgu. Nak baca macam mana cikgu? Yang baca yang atas tu. Oh, saya lupa on cikgu. Saya lupa buka. Okey, saya kena buka dulu. Nampak tak? Baru dia terbuka. Okey, kita tengok berapakah jumlah pH di dalam Ini contoh di lapangan lah, maknanya kita pergi contoh lapangan. Anggaplah tangki kira tu adalah tangki 53 cikgu. 53 5.3 tak? 5.3. 5.2 cikgu. Okey. Tak apalah tu maknanya macam itulah cara kita menguji. Okey, Jadi baik. 5.2 ni okey cikgu? Okey, tak ada masalah lagi. Okey. Baik, yang seterusnya untuk kesihatan dan keselamatan. Okey, di sini adalah tangki yang telah pun dibersihkanlah. Maknanya kita kena bersihkan untuk mengelakkan daripada ikan kita daripada sakit. Okey, yang seterusnya adalah keselamatan adalah pemangsa. Pemangsa seperti burung memegang. Kita ada 3 kategori pemangsa. Musuh-musuh ikan ni iaitu di udara, di darat dan juga di air lah. 3 penjuru cikgu. Di air seperti belut lah. Okey. Faham? Faham. Baik, antara tanda ikan sakit, sebab tadi kalau kita tak bersih, ni ada tanda ikan sakit lah. Baik cikgu. Iaitu tiada selera makan, macam duduk monyok, ikan duduk diam je. Kalau ayam kita panggil monyok lah, ikan tu dia duduk diam je, tak nak berenang, tanda dia sakit lah. Faham cikgu. Okey. Lepas tu reput sirip, lepas tu dia berenang tak tentu, dia kadang dia berpusing-pusing. Biasa dia normal, dia dah tidak normal lagi dia berenang. Kalau dia terbalik tu je macam mana cikgu? Terbalik tu maknanya dah mati tu. Oh, dah mati? Okey. Dah mati tu kalau terbalik itu tu. Okey. Yang seterusnya adalah ulcer pada mulut. Okey. Ulcer pada mulut. Okey. Baik. Ini adalah contohlah. Contoh tanda-tanda ikan yang sakit. Kita tengok sini ada tanda ikan yang sakit pada bahagian itulah, saya gerak sikit sini dan inilah kita boleh lihat lah. Okey, kita boleh lihat tanda-tanda ikan sakit pada bahagian yang inilah. Jadi ini biasanya ni adalah biasa reput sirip lah. Yang ni fungus lah. Okey. Faham cikgu? Okey, apa jadi kalau ikan kita sakit? Jadi apakah tindakan kita? Yang pertama, kita kena asingkan dahulu. Okey, kita asingkan dahulu. Setelah kita asing, apa kita buat? Kita akan kenal pasti penyakit tersebut. Okey, sama ada dia penyakit apa. Kalau dia sakit reput sirip, kita akan tentukan ubat dan kaedah rawatan. Faham. Kalau dia sakit fungus, kita tentukan ubat dan rawatan dia lah. Lepas tu kita akan rawatlah sehingga sembuh. Lepas tu dah sembuh baru kita campurkan dengan ikan yang lain. Tapi ingat, sesungguhnya Mati sesungguhnya mencegah lebih baik daripada merawat. Jadi baik kita mencegah daripada kita merawat. Susah merawat ni Jadi cikgu, kalau ikan tu banyak sangat macam mana kita nak asingkan cikgu? Dia susah ke, macam rumit dia kerja tu cikgu? Memang agak rumit, tapi kita boleh asingkan je. Kita tengok ikan ni dah ada simptom-simptom sakit, kita asingkan terus. Adakah ikan ni, contoh macam ikan ni sakit, dia ada fungus dekat badan dia cikgu? Adakah dia boleh menjangkiti ikan-ikan yang lain? Boleh. Jadi sebab tu kita mengasingkan dia. Kita kena asingkan dia. faham cikgu? Okey, boleh Okey, pemantauan tulisan benih. Okey, ada kebaikan dia lah. Okey, ikan cepat besar dan mengurangkan risiko kematian akibat pemansaan dan mudah untuk menentukan jenis makanan. Ini adalah tujuan kita, kebaikan kita membuat pemantauan lah. Okey. Jadi pemantauan ni kita kena tahulah. Kita kena buat penggradean dia lah. Okey, penggradean ni dia ada dua. Satu adalah untuk
mengelakkan berlaku pemansaan, cannibal lah, orang panggil cannibal, cannibal makan sama-sama dia kan. Baik, Ibu. Yang kedua adalah memudahkan pemberian makanan mengikut grade yang sama. Jadi kita tahu bahawasanya benih ikan tu kalau dia saiz ni, kita akan bagi makan dia saiz ni. Oh, faham. Ibu. Okey, kalau dia saiz 1 inci, makanan pellet adalah untuk sesuai dengan bukaan mulut dia. Faham. Setakat ni Fizi faham? Saya faham, cikgu. Amat memahami, cikgu. Okey, cuba Fizi tekan yang tu. Yang mana, cikgu? diometer tu. Diometer. Cek Okey. diometer. On pastikan on dulu. Ini adalah diometer ya. Dissolved oxygen meter. Itu dah masa orang kampung saya panggil gitulah. DO ya. Okey. Jom. Ni dah boleh masukkan dalam air, cikgu? Boleh. Okey. Sekarang ni saya cuba masukkan di dalam air. Kita masukkan ke dalam akuarium kita ni. Baik, kita biarkan. Okey. 6.2, cikgu. Okey, maknanya sekarang ni akuarium tu oksigen dia terbaik lah. Alhamdulillah. Sebab dia mesti 5.0 ppm ke atas. Untuk mendapatkan supaya ikan ni hidup dengan keadaan sihat. Baik, cikgu. Okey. Okey, Fizi, saya nak tanyalah. Baik, cikgu. Sebab kita pun belajar tentang pemantauan pembesaran benih mengasuh ni. Okey. Macam mana kita hendak mencegah ikan yang sakit ni? Mencegah, cikgu. Mencegah. Mencegah lebih baik daripada mengubati, cikgu. Ya, betul. Baik, mencegah dia saya rasa kita jangan bagi makanan yang rosak, cikgu. Betul tu. Kalau makanan rosak apa akan jadi? Sakit perut lah, cikgu. Dia sakit lah. Macam betul. kita kalau kita makan nasi yang Yang basi. Sakit perut, cikgu. Ya, betul. Jadi makanan yang basi, apa yang rosak akan menyebabkan ikan tu akan jadi sakit. Okey, kita kena elakkan daripada makanan yang rosak tu lah. Baik, cikgu. Selain pada tu ada lagi, Fizi. Kita sauk-sauk alatan kita yang telah kita guna, kena basuh. Kena, cikgu. Kena basuh. Gunakan garam tak apa. Untuk kita sanitasikan dia. Baik. Lepas siap akuarium pun kita kena basuh. Tangki ke pun mesti selepas guna mesti kena Basuh, basuh. cikgu. Okey. Untuk inilah langkah-langkah untuk kita mencegah ikan Okey. Baik. Terima kasih, cikgu. Kita rehat seketika. Selepas ini macam-macam lagi aktiviti yang menarik menanti semua penonton Didik TV KPM. Rehat dulu, kita kembali selepas ini. Jumpa lagi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Hari ini kita belajar tentang mata pelajaran akuakultur dan haiwan rekreasi bersama dengan Cikgu Zul Harizam daripada SMK LKTP Cini Pahang. Baiklah, Cikgu, saya dah tak sabar-sabar. Saya yakin juga kawan-kawan saya juga yang sedang menonton Didik TV KPM pun tak sabar-sabar nak ke aktiviti yang seterusnya, Cikgu. Baik, terima kasih Fizi. Baik, hari ini kita akan sambung sikit lagi iaitu mengutip benih ikan. Baik. Macam manakah dikatakan mengutip? Tadi kita dah asuh Fizi. Kita dah mengasuh, sekarang ni kita nak mengutip. Okey. Maknanya mengasuh kita dah bagi makan, dia dah besar sikit kata. Okey, kita akan nak kutip. Okey, sebelum tu kita tahulah mengutip apa maksud mengutip ni. Okey, kena tahu maksud dia. Mengutip ni ialah satu aktiviti menuai ataupun mengeluarkan benih daripada tangki asuhan setelah benih mencapai ukuran saiz dan berat tertentu. Ni kalau kita tengok kat sini, ini adalah salah satu cara kita nak harvest lah. Yang ni lebih selamat lah. Di mana ikan ni tidak akan stres tekan. Mana air masuk, ada tangki, ikan akan berada di dalam tangki tersebut. Okey, jadi kita tambah oksigen saja. Yang mana kita boleh tinggal lah. Faham, Okey, tinggal. Okey. Dia macam menapis, Cikgu, ya? Macam kita tapis. Tapi ada air dalam tu. Air tu kekal ada. Okey. Jadi dia tak ada kita sauk itu kan kering kan. Walau bagaimanapun ada lagi kaedah lain iaitu mengutip hasil benih untuk tujuan jualan. Okey. Dan juga kita mengutip hasil benih ni untuk tujuan grade. Dia ada dua tujuan. Okey. Ni adalah tujuan dia. Baik.
alatan kita untuk mengutip benih ni, okey, untuk hasil benih kita ni kita perlu ada tangki pengumpulan lah. Okey, tangki pengumpulan, lepas tu kita kena ada anak benih lah. Kata ada anak benih macam mana kita nak mengutip. Okey, kita ada tangguk lah macam tu Fizi tangguk. Ni tangguk je ni. Ya ya, yang depan ni. Oh, ni panggil tangguk lah. Tangguk tangan. Okey. Tangguk Tangguk tangan. tangan. Okey. Dia ada pelbagai saiz lah dan pelbagai warna pun ada. Saya panggil sauk je cikgu. Samalah, ada orang panggil tangguk tangan, ada orang panggil sauk, lebih kurang je. Tapi dan kita kena ada anti klorin, okey, yang dalam anti klorin yang kita dah pakai tadi. Okey, lepas tu kita kena ada set pengudaraan lah. Set pengudaraan iaitu kita kena ada blower ataupun dan juga dia punya set lah dengan tiup pengudaraan dan juga batu pengudaraan. Faham cikgu. Okey, faham eh? Ini alatan lah, alatan dan juga bahan kita untuk mengutip benih ikan. Okey, kalau dah faham untuk bahan dan alatan, mari kita tengok apa yang seterusnya. Kaedah mengutip ni ada dua kaedah. Ada dua kaedah. Yang pertama adalah kaedah memukat. Macam mana kaedah memukat? Mana kita pakai pukat. Pukat biasanya untuk kolam-kolam yang besar-besar, kita akan pukat. Tarik seorang ujung sana, seorang ujung sini lah. Kalau lagi besar kolam, lagi ramai kita nak guna orang lah. Tenaga. Okey, itu adalah kaedah memukat. Kaedah mengaut ni maknanya kita keringkan kolam, lepas tu kita saut lah. Kita kaut gitu. Ini biasa untuk tangki-tangki kecil, kita akan pakai kaedah mengaut lah. Okey, baik. Dekat ni Fizi faham? Faham, cikgu. Murid-murid pun diharapkan faham lah. Ya. Okey, diharapkan faham juga. Kawan-kawan faham tak? Faham cikgu. Ramai Alhamdulillah. faham, cikgu. Kalau murid-murid kita pun faham, okey. Kita teruskan lah. Baik cikgu. Yang seterusnya cikgu. Yang seterusnya, kaedah bila kita dah kutip hasil tadi, kita kena grading. Itu penggradan lah. Jadi ada dua kaedah penggradan. Satu adalah kaedah manual, satu lagi adalah kaedah kaedah guna alat. Automatik okey, lah kan. Guna alat. Okey, ini adalah kaedah manual. Okey, dia akan dia akan pilih ikan tu yang berbeza saiz akan masuk ke dalam bekas yang lain. Ini kaedah ni agak lambat sikit lah. Kalau untuk yang 10,000 ekor, pensan dia lah. Cuba fikir kan, untuk 10,000 ekor kan, tak boleh kan. So kaedah yang kedua adalah menggunakan alat penggradan. Ini yang lebih cepat dan lebih pantas untuk kita grading ikan dalam jumlah yang sangat besar. Faham cikgu. Kalau jumlah yang kecil, bolehlah kita pakai manual. Kalau yang sangat besar, 10,000, 20,000 ataupun juta pun ada. Syarikat-syarikat besar pun ada main juta, ternak pun ada yang main juta-juta. Jadi dia akan menggunakan alat lah. Okey. Kat depan ni cikgu nak beritahu lah. Ini adalah contoh alat penggradan lah. Yang banyak kat depan cikgu. Ya. Warna Ni hijau, saiz, warna hitam, yang mana kecil, mana besar cikgu. Okey, yang ni yang tu yang paling kecil lah. Kalau untuk saiz yang sikit ataupun jumlah ikan yang sikit, kita pakai yang kecil lah. Baik, cikgu. Okey, yang kedua kita akan pakai yang sana lah, hitam. Dan ni lepas tu disusul yang ni lah. Okey, yang ni dia akan keluar, yang hitam tu dia akan keluar yang saiz 1 inci. Yang ini kalau kita isi, dia akan keluar saiz 1,5 inci. Besar sikit. Besar sikit. Yang sana dia akan keluar saiz 2 inci ke atas lah. Faham, 2 inci cikgu. lah, masih 2 inci. Okey, baik. Okey, kaedah manual dan saya beritahu tadi ada dua kaedah, manual dan juga kaedah menggunakan alat penggradan. Kedua-dua kaedah ni Fizi, Baik, cikgu. dia mesti ada perbezaan dia. Di mana kalau kaedah manual, benih kita tangkap, kita guna satu persatu lah, guna tangguk tangan. Kaedah kedua adalah alat penggradan. Jadi perbezaan dia saya dah bezakan warna, iaitu di kawasan ini. Yang ini sangat penting dan kita kena tahulah. Faham. Okey. Dan bila kita dah grade ni, kita kena rekod lah. Okey. Dia grade, kita kena rekod. Ini contoh lah. Contoh alat penggradan dan macam mana saya menjalankan penggradan dahulu. Okey. Dan ini ada lagi satu jenis alat penggradan. Okey. Ini adalah satu jenis alat penggradan yang kita guna kaki. Dia letak kaki kat situ, dia ayun kaki tu. Yang ni cikgu sendiri macam mana cikgu? Yang tu saya sendirilah. Patutlah nampak sama cikgu ya. Sama kan? Yang kedua ni dia pakai ni lah, kaki. Macam mana pakai kaki tu cikgu? Dia letak alat ni pada kaki, lepas tu dia ayun. Dia ayun. Tapi boleh je sebab dia ada pelampung, dia letak je. Dia asalkan saiz yang keluar tu ikut kehendak penternak tersebut. Baik. Okey, usaha tersebut lah.
Jadi ikan-ikan tu dikumpulkan, diletakkan ke dalam alat penggredan dan diletakkan dalam kolam. Ya, ya betul. Jadi ikan-ikan yang mengikut saiz ni yang boleh masuk ke dalam lubang ni adalah ikan dia. Ikan dia. Faham cikgu? Okey, faham kan? Okey, contohnya yang ketiga ni adalah satu lagi contoh alat penggredan macam yang Fizi pegang tadi, itu adalah contoh alat penggredan jugalah. Yang ini senang saja nak buat dia. Kan? Dia semua alat penggredan ni senang saja nak buat. Yang ini guna mata drill lah. Mata drill yang berbeza saiz. Baik. Biasanya akan guna yang saiz genap lah. Contoh mata drill saiz 6, saiz 8, dia kena lompat genap gitu. Barulah dapat saiz yang berbeza sikit. Okey, sekarang ni jelas Okey, baik. Baik cikgu. Okey, alamak. Okey, Fizi boleh ni. Apa yang kita nak boleh buat sekarang tunjukkan satu cara tak? Macam mana nak grade ikan tadi? Macam mana nak grade ikan tadi? Cuba Fizi pilih secara manual ikan. Di tangan saya ni saya ada sauk cikgu. Okey. Jadi saya akan pilih ikan Ikan mana yang paling kecil pilih yang mana kecil. Ini adalah kaedah manual kaedah manual yang akan Fizi pilih. Dia lari pula. Okey. Jadi saya masukkan dalam tu. Okey, asingkan. Itu nampak dia ada saiz kecil Okey. Ada lagi tak? Yang kecil juga cikgu. Yang kecil. Yang kecil Baik, saya cuba cikgu. Saya cuba. Yang kecil ni dia Kelantan panggil culas sikit cikgu. Dia culas. Okey. Kalau culas, kalau kita susah kita boleh pakai ubat pelali lah. Okey, nampaknya Fizi dah pernah berjaya dah berjaya. Yes. Dia dah berjaya untuk menggradekan ikan. Okey, itu adalah contoh kita melakukan penggredan Okey, yang contoh ikan keli sana cuba tengok. Baik, ikan keli sana tu. Di sini. Boleh perhatikan kawan-kawan. Sini. Ini saya nampak macam anak benih ikan keli cikgu. Ya betul. Kalau tak silap saya lah cikgu. Ya betul. Baik, ikan keli. Yang di sebelahnya pula, ini yang besar sikit. Saiz besar sikit. Okey, kalau boleh tengok. Okey. Nampak tak dia besar sikit? Dia punya ikan keli tu, saiz dia. Ni berapa inci cikgu? Itu tak sampai lagi, 1 inci lebih saja. Saya mata tak pernah nampak sikit jauh. Selalunya ni berapa hari cikgu nak yang besar ini biasa kalau kolam tanah. Kalau kolam tanah lebih cepatlah. Kalau kolam tanah kita boleh lepas 4 hari. Lepas maknanya setelah habis yacht set tu, kita akan masuk ke dalam kolam tanah dan dipelihara. Dalam 1 bulan boleh dapatlah saiz ni. 1 bulan lah, tak lama 1 bulan ni, sekejap je. Sekejap ya. Dan biasanya untuk pengetahuan lah, murid-murid semua dan yang menonton, 1 kilo untuk induk ikan keli, dia boleh menghasilkan, kita boleh dapat 30,000 hingga 50,000 biji telur. Oh ya ke? Jadi banyak kalau dapat hidup 80% masuk dalam kolam, cuba bayangkanlah berapa keuntungan dia. Keuntungan dan juga benih itulah yang boleh kita ni. Jadi kalau jumlah yang sangat besar, sebab tu kita akan jadi sukar untuk menggradekan ikan. Jadi di situlah kita menggunakan alat-alat penggredan. Faham juga. Okey, supaya kita boleh tahu yang mana yang kita nak grade. Kalau dekat depan Abang Fizi sekarang ni dia ada benih ikan keli. Ini di antara lebih kurang sebulan cikgu ya? Bukan sebulan. Tapi sebab ni dia pelihara di dalam tangki. Tu tak besar mana dia lambat sikit sebab dia macam kita duduk kat kolam. Dia luas, jadi kita bagi makan dia macam-macam dia boleh makan. Yang ni cikgu yang besar sikit ni. Yang besar sikit ni. Apa ni? Okey, itu yang besar sikit. Itu saiz dia sebenarnya 1 ibu dan 1 bapa. Oh, semua ni cikgu? Ya, 1 ibu 1 bapa. Sebab tu kita grade tadi, kita tengok tadi tujuan kita menggrade adalah untuk kita mengasingkan dia lah. Ini untuk mengelakkan daripada berlakunya cannibal dan juga perebutan makanan. Sekiranya ada yang besar macam ini di dalam tangki kita kena alih. Nak asingkan dia sebab dia akan memakan yang lain-lain. Jadi banyak juga proses cikgu. Banyak juga proses untuk membela ikan ni cikgu ya. Ya, banyak proses. Jadi contohnya saya nak tanya, antara alat-alat ni, 3 alat yang besar ni, kan? Baik. Yang manakah yang kita nak guna dahulu untuk menggrade ikan? Saya rasa yang kecil dulu cikgu. Yang kecil dulu. Sebabnya? Sebabnya kalau yang besar cikgu, habis ikan keluar lah cikgu. Betul. Pandai Fizi. Baik. Kalau kita ubur yang besar dahulu, dah tentulah kecil besar pun dah keluar. Semua dah keluar cikgu. Jadi tak ada maknanya kita untuk melaksanakan penggredan. Jadi bila kita grade, mesti kita gunakan lubang yang kecil dahulu. Jadi kecil, kalau yang hitam tu kalau kita masukkan, pastikan ada air.
Betul. Ada air, letakkan ikan dalam tu, ikan ni akan keluar. Biar dia keluar dengan sendirinya. Nak goncang-goncang sikit tu tak ada masalah. Kan? Nak angkat-angkat sikit tu tak ada masalah. Sebab dia kadang-kadang ada yang leka kan, tak tahu nak pergi. Jadi bila goncang dia akan aktif dan dia akan keluar. Cantik. Okay. Itu dia, kalau yang hitam tu saiz tu dia boleh keluar lah dalam saiz 1 inci lah. 1 inci cikgu Itu 1 inci kalau keluar. Yang ini senci setengah. Yang ni yang paling besar cikgu ya. Itu paling besar, 2 inci lah dia akan ini keluar. Yang paling besar kawan-kawan. Ini dia. Oh, ini ikan besar cikgu ya. Ikan besar lah tu. Baiklah cikgu, kita rehat seketika cikgu. Boleh. Kita minum air dulu. Ya. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Fizi, hos anda pada hari ini. Hari ini kita bersama dengan Cikgu Zulharizam daripada SMK LKTP Cini Pahang. Hari ini kita belajar tentang mata pelajaran aquakultur dan haiwan rekreasi tingkatan 4. Cikgu, Ya, betul. di tangan saya sekarang ni ada ubat pelali cikgu. Ya. Apakah fungsi ubat pelali ni cikgu? Ubat pelali ni sebenarnya untuk apa? Nama pun pelali kan. So kita nak mengurangkan pergerakan ikan di dalam air. Nanti saya akan ajarkan macam mana cara nak guna. Baik cikgu. Okey, hari ni kita nak belajar kaedah membungkus benih ikan. Membungkus cikgu ya. Membungkus benih ikan. Okey, membungkus benih ikan ni adalah satu daripada aktiviti pengurusan yang terakhir lah. Setelah kita mengasuh, mengutip, dan ni adalah yang terakhir sekali, iaitu membungkus benih ikan. Okey, murid-murid kalau semua dah bersedia, mari kita belajar dengan cikgu lah. Okey, baik. Murid-murid, hari ni kita nak membungkus benih ikan. Okey, membungkus tu apa sebenarnya? Fizi tahu membungkus? Pembungkusan cikgu. Pembungkusan ialah satu aktiviti yang mana kita masukkan benih, benih yang kita dah asuh tu, untuk yang telah mencapai saiz pasaran, kita letakkan masuk ke dalam tangki asuhan, dari tangki asuhan ke dalam bekas lah, ataupun plastik lah. Diberi oksigen dan diikat dengan kemas lah, untuk proses pemindahan lah, sama ada nak pindah hantar kepada penternak ataupun nak pindah ke tangki-tangki lain. Faham. Okey, faham kan? Faham. Okey, tujuan membungkus ada dua lah. Satu adalah untuk pemasaran dan satu lagi adalah pemindahan dari tangki kolam asuhan ke kolam ternakan. Pandai Bu Fizi Okey. Baik, untuk membungkus ni dah tahu kita nak membungkus, mestilah kita kena ada alat dan bahan. Tak ada alat dan bahan, macam mana kita nak buat kerja ni? Betul cikgu. Okey, baik. Antara bahan dan peralatan yang kita perlukan ialah yang pertama adalah buang rekod. Macam kita seorang peternak kena tahu rekod berapa anak benih yang nak dibungkus. Okey, ini penting untuk kita nak tahu keuntungan kita nanti. Betul cikgu. Okey, yang kedua kena adalah plastik. Cuba angkat plastik. Plastik kena ada. Nak bungkus kena ada plastik. Okey, kena ada. Okey. Okey, yang seterusnya kena ada tong lah. Tong ni besar, jadi cikgu tak bawa lah. Okey, tong ni besar, cikgu tak bawa lah. Jadi anak benih ikan. Anak benih ikan yang sana nampak. Semua tu adalah anak benih ikan yang kita akan bungkus. Okey, ini adalah anak benih ikan. Yang seterusnya adalah gelang getah. Ni Gelang getah. Ni panggil gelang getah. Gelang getah. Okey. Dan seterusnya penimbang. Okey, kita ada penimbang, kita ada set oksigen lah. Set oksigen ni adalah salah satu daripada bahan dan alatan untuk membungkus benih ikan. Memang penting cikgu ya. Memang penting. Okey, nanti cerita-cerita sambung. Baik cikgu. Okey. Baik. Dan seterusnya ialah kaedah menganggar benih. Jadi kalau kita hendak membungkus ikan di dalam sesuatu plastik ataupun kita hendak edarkan, kita kenalah membuat anggaran dia dulu. Okey, kita ada dua kaedah, iaitu biomass dan juga volumetrik.
Okey. Biomas ni apa? Okey, kita tengok satu persatu. Baik, cikgu. Okey. Biomas ialah kaedah menganggar benih ikan secara timbang. Ini kita timbang. Maknanya timbang 1 kilo. Contoh. Ini bukan contohnya kita timbang 1 kilo. Okey, kita kira benih tu 1 kilo itu berapa. Lepas tu kita bahagikan dengan 100. Okey, maka kita akan tahu setiap 100 gram itu berapa bilangan benih yang ada. Okey. Boleh kot Fizi boleh ikan yang kita dah grade tu kita buat stimulasi sajalah Fizi. Baik, cikgu. Okey. Macam Tu mana? tangkap sikit ikan tu. Sini, cikgu. Mula-mula bika tu bagi dia kosong dahulu. Sudah, cikgu. Sudah kosong? Okey, dah kosong. Okey, baik. Okey, masukkan ikan. Kalau ikan tu nampak Dalam ni, liar, Baik. okey. Tangkap ikan yang banyak-banyak tu. Banyak, cikgu. Yang banyak-banyak tu lah. Ni. Baik. Ambillah dulu 3 Kena ekor masukkan kita air buat ke macam anggaran. Tak payah. Ikan sahaja. Ikan sahaja. Sebab nama pun biomas. Baik, cikgu. Baik. Okey, contohlah. Okey. Contohlah. Contoh. Okey. Sikit lagi. Ikan ni mengelupur, cikgu. Okey. Macam mana, Kalau cikgu? lupa kita isi buat pelali tu Bizi. kena buat- Itu pun isi buat pelali tadi. Cuba pelali isi dulu buat ke? pelali sikit. Saya tolong balik, cikgu. Boleh. Macam tu. Kalau Okey. lupa kita isi buat pelali. Ini Baik. untuk mengurangkan kadar pergerakan dia lah. Baik. Berapa titik, cikgu? Isi kurang dalam 3-4 titik je. Kalau terlebih kita isi buat pelali, ini akan menyebabkan ikan tu boleh mati. Oh, ya ke? Boleh mati. Nasib baik Tapi saya kalau buat dia dah 3 tidur je, tu, Fizi boleh tolong kacau sikit. Kacau sikit dulu, Kacau sikit. Kacau. Bagi dia bertenang. Jadi ikan ni akan kurang untuk ni lah. Jadi untuk dia punya kesan dia berapa lama, cikgu? Untuk dia kalau lali? kita nampak ikan tu macam dah nak tidur sangat, dia masih lagi hidup. Kita alih ke dalam air yang bersih lah. Dah tenang je ikan tenang. ni. Okey. Baik, saya masuk. Okey. Saya ambil, cikgu, ya. Okey. Bang gelopo ikan ni. Baik, cikgu. Dah. Okey, cukup dah tu. Kita buat stimulasi saja. Okey, baik. Okey, kita timbang. Timbang, Ini cikgu. contoh contoh. Okey. Contoh. Baik. Okey, timbang berapa berat dia? 15 gram, cikgu. Okey, 15 gram. Maknanya 15 gram ada berapa ekor? Ada 3 ekor. 3 ekor. Tapi seperti mana saya beritahu tadi, sekiranya kita timbang sekilo lah. Sebab ini jumlah yang sedikit. Untuk kalau boleh kita timbang untuk jumlah yang agak besar supaya dia punya keputusan lebih tepat lah untuk membuat anggaran kepada penternak. Kita nak bagi pada penternak, kita kena bagilah. Kalau setakat 3 ekor ni kita bilang minimum je lah. Iyalah. Okey, boleh lepas balik ikan? Mati Ini adalah ikan, cikgu. biomas. Biomas maknanya kita timbang ikan tersebut. Faham, cikgu? Okey, faham Okey. Yang kedua adalah menggunakan kaedah menganggar benih ikan ini, kaedah volumetrik. Volumetrik ini maknanya kita akan anggarkan ikan berdasarkan isi padu. Contohnya ikan tadi kita tangkap, isikan penuh ke dalam bika tu. Oh, okey. Baik. Atau bika tu ataupun apa-apa sahaja bekas yang boleh sukat ikan. Zaman dulu pakai cupak apa semua kan. Jadi kita pakai benda macam Bika gini lah. lah. Bika. Kalau tak ada bika, payah dapat bika. Tak apa, jangan bimbang, jangan susah hati ya. Jangan susah hati, kita boleh pakai cawan. Oh, cawan yang sedia ada. Cawan cikgu. sedia ada pun boleh pakai. Kalau cawan ni dia senang. Inilah cawannya. Cawan. Jadi kalau cawan ni dah tahu berapa ekor ikan yang ada dalam satu cawan. Okey. Okey. Contohnya Fizi, kita ambil lah satu cawan ni kita timbang. Okey, ambil berapa banyak, lepas tu kita bilang sekor. Maknanya satu cawan dia ada berapa ekor ikan. Faham, cikgu. Okey, katakanlah Fizi, satu cawan tu ada 50 ekor. Okey, satu cawan 50 ekor. Jadi kalau orang tu order 1000, berapa banyak cawan nak? 50 ekor. Satu 1000, cawan 50 ekor. 50 ekor. Kalkulator ada Fizi. Teknologi ada kan? Teknologi ada. Baik, cikgu. Satu cawan 50 ekor. Kalau 10 cawan 500. Betul. 100 cawan berapa? Bukan. On kan? Baik, cikgu. Okey, baik, cikgu. Okey, baik. Okey, kata satu cawan 50 ekor. 50 ekor satu Okey, cawan. kalau 10 cawan 500. 500. Jadi senanglah kita nak kira. Kalau nak orang nak 1000 pun kita boleh pakai cawan je. Timbang ukur sukat gitu je lah. Gunakan kalkulator. Baik. Gunakan kalkulator Baik, dan juga kita boleh pakai penyukat ni lah. Okey. Faham, cikgu?
Okey, kaedah membungkus benih ikan. Okey, Fizi kena tahu bahawasanya kaedah membungkus benih ikan ni ada dua lah. Kaedah dia, kaedah beg plastik dan juga kaedah tong. Okey, contohnya ini adalah beg plastik. Kaedah plastik kan? Ya, ada cikgu ni. Ada cikgu. kan? Fizi Plastik. boleh saya Buka kan? bungkus ikan. Okey, boleh cikgu. Buka kan? Buka Okey, kan. plastik ni agak besar sikit lah. Saiz inilah. Okey, ini adalah plastik pembungkusan yang standard lah. Okey. Kalau ikan yang melibatkan ikan-ikan yang air tawar ni kadang-kadang dia takut tersepit, kita pada bahagian bucu tu kita ikat Fizi. Pada bahagian bucu tu, Okey, ni yuk. bucu tu kita ikat dengan getah. Oh. Kita ikat dengan getah supaya untuk mengelakkan daripada ikan tu tersepit kat situ. Faham cikgu. Okey. Itu kaedah plastik lah. Kaedah plastik. Okey, ini adalah contoh yang dah siap dibungkus lah. Baik. Okey, cara nak bungkus ni macam mana tu? Macam ni cikgu. Mari saya tunjuk cara nak guna plastik ni. Baik. Okey. Yang pertama, beg plastik kita isi 1/3 daripada air. Okey, benih kita masuk. Okey, benih kita masukkan dalam tu, masukkan sedikit antiseptik lah, iaitu ubat akriflawin tu, ubat yang warna kuning tu Fizi boleh angkat je ubat tu. Ini adalah ubat luka lah. Ubat luka. Ubat luka. Sebab ikan ni kadang-kadang dia dah terluka waktu kita grading tadi Baik, faham cikgu. dia dah grading tu dia ada luka, jadi kita akan masukkan sedikit ubat supaya dia tidak dapat dijangkiti lah, dapat mengurangkan risiko dijangkiti oleh penyakit lah. Baik, Okey? faham cikgu. Kemudian kita beg plastik tu kita kempes, kita buang udara yang ada dalam tu dulu. Lepas tu kita akan masukkan gas oksigen. Okey, pakai gas. Lepas tu kita akan lilitkan dia dan ikat dengan getah. Faham cikgu. Pastikan kita ikat tu dengan kemas supaya kita tarik getah tu boleh terburai. Jadi tak payahlah orang nak pergi ke contohnya sebelah cikgu ni. Faham. jadi tak adalah. Maknanya kalau saya tarik ni dia dah terlucut. Faham cikgu. Kalau tak adalah pergi ke kolam ditebuknya plastik ini kan. Masalah, cikgu. Okey. Okey, baik. Kaedah yang seterusnya adalah ni membungkus ni dah siap bungkus ni. Cikgu dah siap bungkus ni. Oh, cikgu sendiri Dia sendiri bungkus. Penat ni, berapa banyak ni. Okey. Baik cikgu. Yang kedua adalah kaedah bungkus menggunakan tong. Ini adalah kaedah yang kaedah kedua lah. Okey, maknanya benih-benih ikan yang kita dah grading ni kita akan masuk ke dalam tong. Ini biasa untuk perjalanan yang agak jauh lah. Dan kebiasaannya kita akan isi sedikit ubat pelali tadi lah untuk mengurangkan pergerakan dia. Yalah. Jadi kadang lori ni, dalam lori ni kita kena ni lah bawa tu, cuba Fizi angkat. Ini dia kawan-kawan. Contohnya murid-murid contoh murid yang bekas tu itu di atas lori yang bekas bawah tu, ikan-ikan yang ada di bawah tu atas lori, yang Fizi pegang tu berada disalurkan ke tempat pemandu lori. Supaya pemandu lori tahu bahawasanya oksigen di belakang, mana di atas lori berfungsi. Hidup. Kalau kat dalam lori tu padam, maknanya kat belakang kena cek balik. Ikan-ikan pun padam tu cikgu. Takut nanti ikan pun semua padam. Ini tu. sangat penting lah. Faham cikgu. Okey. Boleh Fizi? Faham cikgu. Okey Fizi, saya nak tanya satu lah benda. Alamak cikgu. Okey, sila cikgu. Kenapa kita kena isi gas oksigen dalam ni? Sebab ikan ni memerlukan oksigen cikgu. Sebab apa? Ikan ni memerlukan oksigen macam kita lah. Kita pun memerlukan oksigen cikgu. Ya, betul. Kalau tak ada oksigen macam mana dia orang nak bernapas cikgu? Ya betul. Jadi pernah tak dengar orang kata ikan ni boleh mati lemas? Pernah cikgu? Ikan pun boleh mati lemas jangan kata ikan pun berenang dalam air pun boleh mati. Betul dia tapi berenang dia dalam, memerlukan tetapi oksigen. dia perlukan oksigen. Maknanya Fizi faham lah tu. Faham, Fizi faham tentang apa yang kita pelajari pada hari ini. Baik cikgu. Antara rumusan cikgu yang boleh cikgu rumuskan sepanjang pembelajaran kita pada hari ini. Okey, terima kasih Fizi. Baik, rumusannya kita mesti belajar kaedah untuk mengasuh benih ni daripada telur. Baik, sampailah dia dibesarkan dan dibungkus. Yang sangat penting adalah kita grading dia. Kalau sekiranya kita gagal grading pada peringkat awal, hasil benih itu akan sedikit yang kita dapat. Kita kalau boleh nak hasilkan benih yang banyak dan kita boleh beri kepada peternak dan peternak untung, kita pun untung. Faham cikgu. Ingat, perniagaan adalah pertanian adalah satu perniagaan. Jadi bidang aquaculture ini adalah satu daripada cabang pertanian. InsyaAllah. InsyaAllah. Mudah-mudahan semua murid kita dapat belajar agak.
Terima kasih cikgu. Satu ilmu yang cukup baik yang dikongsikan oleh Cikgu Zul Harizam Abdul Halim daripada Sekolah Menengah Kebangsaan LKTP Cini Pahang tentang mata pelajaran akuakultur dan haiwan rekreasi tingkatan 4. Apa yang cikgu kongsikan tadi, kita harapkan dapat diaplikasikan dalam pelajaran kita dan kita harapkan kepada semua kawan-kawan kita tak jemu-jemulah menonton Didik TV ini. Jadi sekiranya kalau ada yang terlepas cikgu, boleh kawan-kawan saya ni boleh tengok dekat mana cikgu? Dekat sumber mana cikgu? Boleh tengok di Didik TV ya. Tengok kat YouTube. Okay. Bahan-bahan boleh saksikan di bahan sumberku cikgu ya. Sumberku. Baiklah, terima kasih kepada cikgu. Ni kat bawah ni. Sumberku .moi.dl.edu.my. Okey. Baik, terima kasih kepada cikgu Zul Harizam. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Jaga diri baik-baik cikgu, jaga SOP cikgu, okey. Dan kepada semua yang sedang menonton, jaga diri baik-baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Saya Fizi. Bye bye.